Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan untuk soalan 9B Trial MRSM Biology 2020. Okey, diagram 9.2 shows the infographic graph of world human population. Okey, kita lihat dekat situ, semakin lama human population semakin tinggi dia meningkat dengan sangat banyak daripada tahun 1820 sehingga tahun 2019 world population of human tu meningkat dengan sangat drastik. Okey, jadi kita baca soalan. The world population is now increasing drastically. Dia dah sebut dalam soalan To fulfill the needs of the increasing population, semakin tinggi populasi manusia, maka kehendaknya perlu dipenuhi. Apakah kehendak-kehendak manusia? Banyak sangat kita punya kehendak tidak tercapai. Jadi, kesannya acres of forest land must be developed. Di situlah key point untuk soalan ini. Acres of forest land maksudnya hutan yang banyak perlu ditukarkan kepada terpaksa dibangunkan jadi kawasan rumah, kawasan sekolah, kawasan kilang, lebuh raya dan sebagainya. Okey, keywordnya dekat sini ialah dia nak cakap apabila populasi meningkat, hutan-hutan ditebang. Okey, soalan dia. Give evaluation on above statement with the impact on environment. Maka soalan dia sebenarnya suruh bagi penilaian ataupun bagi kesan-kesan penebangan hutan tadi kepada environment. Itulah yang dikehendaki oleh soalan ini markahnya ada 10. Kita boleh bagi kesan-kesan daripada proses deforestation. Okey, banyak sangat kesannya. Mari kita lihat jawapan dia. Apa yang soalan mahukan? Soalan mahu kamu beri penilaian. Okey, impact kepada environment. Jadi, kamu kena nyatakan kesannya tu adalah buruk ataupun baik. Okey. Pertama sekali, poinnya kamu kena nyatakan bahawa the activity tu tadi memberi kesan yang buruk bring more bad impact to the environment. Itu yang kamu perlu katakan sebelum kamu nyatakan apa dia punya impact yang terlibat. Yang pertama kita kata tadi, deforestation akan berlaku kerana hutan-hutan untuk dibangunkan perlu ditebang. Okey, untuk ditukarkan kepada perumahan ia perlu ditebang. Maka hutan-hutan yang ditebang tadi akhirnya apabila pokok-pokok dah tak ada akar-akar untuk mencengkam tanah, akhirnya apabila hujan berlaku dia akan lead to flash flood ataupun dia akan lead kepada landslide. Okey. Dan seterusnya hutan-hutan yang ditebang, pokok-pokok tersebut untuk declarekan kawasan forest tu, dia akan melakukan open burning, ataupun dia melakukan pembakaran terbuka untuk clearkan kawasan untuk dibangunkan. Jadi open burning ni, pembakaran terbuka akan leads kepada impact dia adalah haze ataupun jerebu yang tiap-tiap tahun dihadapi oleh kita. Setiap tahun kita akan mengalami jerebu kerana ada pembakaran kawasan pertanian. Okey, saya tak nak sebut negara mana. Increase carbon dioxide. Apabila berlaku open burning, dia akan meningkatkan gas carbon dioxide dekat kita punya atmosfera, dan kita tahu carbon dioxide ni merupakan greenhouse gases. Greenhouse gases akhirnya menyebabkan greenhouse effect, dan greenhouse effect memerangkap haba, memberi kesan kepada global warming, dan akhirnya dia akan lead menyebabkan changes in the world climate, dan akhirnya kita punya temperature of earth akan increases. Daripada situ dia punya kesan berantai dan akhirnya memberi kesan kepada flora dan fauna. Di samping itu juga deforestation memberi kesan dengan melupuskan ataupun menghilangkan, menghancurkan habitat
Flora dan fauna ni, kamu tahu di dalam hutan banyak sangat spesies-spesies flora dan fauna yang hidup di dalamnya, dan kita selalu ada dekat TV video, Malaysia ni kaya dengan biodiversity-nya, okey. Dan akhirnya apabila hutan-hutan tersebut ditebang, menyebabkan flora dan fauna ni, binatang-binatang ni kehilangan habitat. Habitat ialah tempat tinggal. Akhirnya mereka migrate, berpindah. Itu pun tak tahu nak pindah kat mana kerana semua kawasan telah dibangunkan. Dan selain daripada itu, apabila kawasan-kawasan hutan ini ditebang untuk tujuan pembangunan, kita sebenarnya kehilangan banyak sangat herba-herba yang mungkin berpotensi untuk tujuan medical, okay? Untuk tujuan perubatan. Dan seterusnya dia akan disrupt the water catchment area. Kita tahu bahawa kawasan hutan ni adalah kawasan tadahan hujan. Apabila hutan dah tak ada, air-air hujan akan terus dibawa ke sungai-sungai. Tadi itu kesannya menyebabkan flash flood, landslide ataupun soil erosion. Itu saja kesan aktiviti pembangunan tadi terhadap persekitaran ataupun environment. Maka lengkaplah kita punya perbincangan soalan esei Trial MRSM 2020. Cikgu harap kamu ada membuat catatan dan sedikit nota, dan harap kamu boleh belajar sesuatu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan esei. Sekian dari cikgu. Bertemu lagi kita untuk membincangkan soalan-soalan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.